Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Kita mulakan kelas dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, so semua sihat ke? Ni hari Sihat, Madam. sihat, Alhamdulillah. Okay, panas, cerah dekat luar. Okay, so ni pun waktu petang, Madam faham letih, penat dah. Tak apa, sikit je lagi. Korang pun ada rehat 1 jam selepas ni. So hopefully semua orang boleh bersedialah dengan physics. Okay, dengan buku physics. Okay, so macam Madam tak tahu Madam ada bagi tahu ke tak untuk kelas awak. Madam kata Madam bahagikan korang kepada 3 kumpulan, the excellent, sederhana dan group yang memerlukan perhatian. Okay, so Madam nak cakap tentang group excellent. Tugasannya adalah membuat nota. Maksudnya Madam akan bagi tahulah siapa yang perlu buat nota. Macam itulah mewakili yang lain semua, so that kawan-kawan lain pun mungkin ada yang buat nota sendiri, tapi kita nak tengoklah kan macam mana group excellent ni buat nota yang membuatkan dia excellent tu. Gitu. So untuk subtopik yang pertama dan kedua yang semalam kita belajar tentang electric force dan electric field. Okay, so Madam nak minta Theophilus yang pertama sekali, okay, tu benchmark korang. Okay, Theophilus untuk present nota Theophilus sendirilah untuk subtopik 1.1 dan 1.2, electric force dan electric field strength, maksudnya Coulomb's law dan electric field strength. So macam mana cara nak buat nota ni, yang group excellent ni macam mana nak buat nota? Kalau korang buka buku tutorial muka surat 16, so sebelum daripada mana-mana chapter akan ada learning outcome. Okay, so learning outcome adalah perkara yang perlu adalah di dalam nota tu. Maksudnya kalau tengok muka surat 16 tu dia tak ada tulis 16 dekat situ. Okay, so kalau dekat buku tutorial muka surat 16 tu, okay, 1.1 Coulomb's law. Pertama state Coulomb's law. So dalam nota tu kena adalah what is the statement of Coulomb's law. And next baru formula dia macam tu. Okay, simple saja notanya. Yang kedua, sketch the electric force diagram. Nak sketch electric force diagram mungkin ada beberapa konsep. Dahulu kot kena bagi tahu kan kalau dia adalah like charges bertemu, so berlakunya repulsion. The unlike charges akan berlakunya attraction. Mungkin ada nota sikit kat situ. Lepas tu mungkin nak buat example sikit ke untuk nak sketch electric force diagram. Gitulah. And yang ketiga adalah apply Coulomb's law for a system of point charges. Okay, so apply ni lebih kepada soalan. So mungkin boleh ambil example satu soalan. Macam mana cara kita apply Coulomb's law for a system of point charges. Dia kata kat sini maximum 4 charge. Kita ada soalan tutorial kan yang kita buat semalam. Macam mana nak apply Coulomb's law untuk maksimum ada 4 ke, ada 3 charge ke dalam sistem kita, so sukatilah dalam nota tu. So macam tu lah cara nak buat nota. Madam punya penerangan 1.1 dan 1.2. Theophilus, boleh? Boleh, Madam. Boleh Okay, so untuk 1.3, hari ni kita akan start dengan 1.3. 1.3 ni subtopik dia panjang sikit. So Ain akan buat nota untuk 1.3. Okay, Ain ada dah kan? Nanti 1.4 Madam cari orang lain lagi. Okay, so Ain buat 1.3. So maksudnya nota tu bukan nota sahaja. Nota tu dengan kalau boleh lah, okay, sebab ni group excellent kan, kalau boleh tu penerangan sekali. Bagus kalau ada penerangan sebab tak semua orang faham kan nota kita. So kalau boleh, hopefully boleh. Okay, so nota dan terangkan nota tu. Dia tak payah buat video yang havoc pun. Dia bukannya gallery walk yang macam mungkin kita nak ni kan. So macam mungkin
Google Meet ke, korang boleh record kan? Kalau korang punya Google Meet, korang kan ada education account juga, betul? Boleh record kan? So mungkin buat Google Meet, record ke daripada Google Meet tu? Betul, korang boleh record Google Meet korang sebab ni Madam admin, so Madam je yang boleh record. So kalau korang yang admin, korang boleh record, right? Macam tu lah lebih kurang ikut inisiatif sendiri nota dan penerangan kepada nota kita. Okay, so itu untuk pembahagian tugas untuk semester ni. Okay, so Madam rasa Madam tak nak membazir masa banyak sangat. So kita terus start dengan soalan homework, okay? So soalan homework, past year question. Muka surat berapa ya? Okay, muka surat 96. Okay, Annie, boleh Annie nak present? Ada dah Annie? Annie rasa tadi ada dah. Boleh Annie? Nabil ada? Figure 1.4 shows a Okay. charged ball floating vertically above another. Ada? Okay, boleh Annie? Boleh. Madam punya Figure macam lagging 1.4 sikit. shows a charged ball floating vertically above another charged ball and it Okay, boleh. At an equilibrium distance D. Okay, boleh Annie? Teruskan, Madam tak dengar dah. Madam dengar ke? Dengar. Dia punya line tak okey. Okay, tak apa. Madam boleh dengar dah. Madam? Ya. Tak dengar. Korang dengar tak suara Madam dengan Annie? Dengar Madam. Dengar kan? Okay. So Madam rasa line Annie tak berapa okay sangat. Okay, tak apa. So Madam rasa kalau Annie okay, Madam boleh present kan untuk Annie kot rasanya. Okay, so korang kita tengok balik soalan. So kita ada figure 1.4 shows a charged ball floating vertically above another charged ball at an equilibrium distance D. Okay, apart in a test tube. Okay, so maksudnya kita ada satu ball dekat bahagian bawah, satu lagi floating. Floating freely lah. Okay, so distance between these two charge ball adalah D. Soalan A, sketch the forces acting on the floating ball. So dia minta forces untuk yang floating ball dekat atas lah. Okay, so floating ball yang dekat atas ni kita ada dua. Satu dekat bawah, satu yang dekat atas. So soalan tu minta floating ball yang dekat atas ni apa free body diagram dia. Okay. So pertama sekali ball, it must has a wake. So maksudnya force-nya pertama sekali adalah wake lah, which is downward. Okay. And sebab surrounding dia ada another charge. So bila charge ni, kalau dalam sistem kita ada dua charge. So mesti akan ada electric force. So sebab dia floating, maksudnya kita tahu bahawa electric force tu mesti dekat atas lah. Sebab kalau tak, nanti ball tu akan ke bawah sebab ada wake. So maksudnya electric force ni dia yang make the floating ball becomes equilibrium. Kan ada satu force dekat atas, satu force dekat bawah. So the electric force allows the ball
floating lah. Dia yang menyebabkan ball tu floating. And equilibrium lah. Equilibrium dia static dekat situ. So sebab tu ada Fe dekat atas. Okay, so 2 sahaja force untuk floating ball kita. Faham ke semua? Faham, Madam. Faham. Okay, good. Okay, itu untuk sketch. Next, B. What is the type of charge on both balls? So rasa-rasanya bola kita ni sebab dia kata charge ball, so kita tahu dia bercharge, tapi kita tak tahu charge positif ke charge negatif. So maksudnya kita tahu bahawa both balls have the same charges, either both are positive or both are negative charge, sebab diorang akan melakukan repulsion kan. Kalau charge-nya sama, so diorang akan membuat repulsion. Kalau charge-nya tak sama, nanti jadi attraction. So jawapan kita adalah both ball have the same charges, either both is the positive charge or both are negative charges. Okay, boleh untuk tu? Yang B? Okay, so soalan C pula. If the charge on ball is tripled, determine the new equilibrium distance between the balls in terms of D. So sekarang ni, charge on the ball is triple. Theophilus, ayat ni singular ke plural yang awak faham? Adakah kedua-dua charge dekat ball ni triple ataupun satu je yang triple? Okay, initially charge-nya adalah Q. Okay, so daripada statement soalan C tu, dua-dua charge ni ke, yang dua-dua ball ke yang triple ataupun salah seorang je yang triple? Kan? So ni adalah masalah grammar kan? Apa yang korang faham? Singular ke plural? Theophilus? Kalau ikut sentence tu nampak singular tapi ada try Singular kalau, tak dapat jawapan kan? ya. Betul. So betul lah. Kalau madam pun, madam rasa benda ni dia cakap seorang je yang triple charge, satu ball saja yang triple. So tapi bila kita buat satu ball saja yang triple, kita tak dapat jawapan. So maksudnya memang ada masalah grammar lah untuk soalan ni. So kita boleh rephrase semula untuk dapatkan jawapan. So sepatutnya dia perlu beritahu bahawa if the charge on the balls are tripled. So maksudnya kita tahu kedua-dua bola kita tu charge-nya adalah triple. Okay, kita rephrase the question. So soalan tu determine the new equilibrium distance. So macam mana dengan distance D ni? So initially charge-nya kita anggap Q sahaja. Both charges are Q. So selepas itu dia kata sekarang ni kita nak charge ni dua-dua are triple. So macam mana dengan the new distance mereka? The new D. Okay, so macam madam cakap untuk semester 1 dia bagi the first situation, next they ask for the second situation, kita ubah something, dia tanya tentang the second situation. So ini adalah soalan berkonsepkan ratio. Okay, so soalan berkonsepkan ratio, pertama sekali adalah step 1 adalah kita kena decide formula apa yang kita nak gunakan. Okay, so satu sahaja formula untuk the first subtopic tentang force. So formulanya adalah F sama dengan KQQ over R square. So dekat sini Annie gantikan R kita sebagai simbol D. So ini adalah initial apa yang berlaku dan Q kita hanyalah satu sahaja Q. So next adalah final. Okay. So final, apa yang berlaku, Fe final adalah KQQ over R square, cuma Q tu becomes triple. So K darab 3Q darab 3Q bahagi this one is a distance yang new lah, D prime ke D new square. Okay, so
force-nya sama sebab kenapa F initial sama dengan F final? Sebab F ni mesti sama sebab FE kita mesti sama dengan weight. Okay, sebab dia adalah equilibrium. Total F in Y component equals 0. So FE tolak W equal to 0 dan FE mesti sama nilai dengan weight. Dan weight kita tidak berubah. Weight ball ni bila charge masuk tak sama je berat ball kita. Okay, so FE pun akan jadi sama. Initial ke final ke FE akan jadi sama. So kita boleh equatekan the equation. Kenapa jadi 3 bukan 9 ke? So 3 darab 3 is 9. Okay, kejap madam betulkan. So KQQ over D square equal K3Q 3Q over D new square. K boleh potong, KQQ ni semua boleh, 3 tak boleh potong. QQ, D tak boleh potong lah. Okay, so kita akan dapat D new square sama dengan 9 D square. So D new kena pindahkan the square akan jadi set lah. Kan kita pindahkan square dekat left hand side akan jadi set. So sebab tu jadi 3D sahaja jawapan kita. Macam tu. Okay, boleh faham semua? Untuk ni FE. Faham, madam. Boleh kan? Faham, FE new, FE initial sama dengan FE final. Kenapa sama? Sebab objek ni floating. So kalau kita remain dia dekat D yang ni, F dia akan jadi makin kuat lah tolakkan dia. Tapi sebab kita allow dia float, so maksudnya kita equilibriumkan dia. So FE ni mesti sentiasa sama nilai dengan weight. So sebab tu FE initial adalah sama dengan FE final. Macam tu. Lepas tu equalkan the equation initial and final. Cancel mana yang constant. So jadikan D new as subject kita lah. Okay. Itu untuk nombor 4. Okay, Nabil, nombor 7A boleh Nabil? Boleh, madam. Okay. Baca soalan. Okay, figure 1.7 shows charges Q1 positive 5 microcoulomb, Q2 negative 4 microcoulomb, and Q3 positive 4 microcoulomb in XY plane. Determine the magnitude and direction of the net electric force on Q3. Okay, so step pertama buat free body diagram. BD. Dekat Q3. Dekat Q3. Yang line untuk F31 dia arah macam tu sebab Q3 positif and then Q1 pun positif. So dia repulsive force. So dia menjauhi. So dia ke arah ke atas. Okay. Untuk F32 dia positif, Q3 positif and then Q2 negatif. So dia attractive force. So dia ke arah ke bawah. Okay. Dan kita cari nilai F31 dengan F32. Okay, so sini 72 degree kan? Coulomb's law. Okay, betul. 72 degree sebab dapat nilai sini 1 untuk F31 1.7578 Newton. Okay, betul. Sekejap madam nak tengok angle So 56 degree ni sebab dekat sini lah. So betul lah. So kita locate sekali angle. Okay, lepas untuk Okay, F32 dapat nilai 1.1111 Newton. Okay, so distance dia 32. Okay, betul. Untuk F32, 4 dengan 4, jaraknya 36 cm. Okay, betul. Okay, Nabil. Nabil dengar tak, madam? Teruk. Okay, so Nabil, sebelum awak buat substitution, kena letak formula. Okay. Okay, tu kau dengar. Okay. Okay, lepas tu resolve kan. Dah dapat nilai F31 yang F32.
resolvekan. Resolvekan satu dekat X component. Okay, tak apa, teruskan cakap. Lambat tu. Okay, teruskan cakap Nabil. Madam, dia keluar dah, madam. Ya, terkeluar dah 1.39. Betul kan jawapan dia 32.81 degree above positive x-axis. Okay, betul jawapan Nabil ni? Okay, so cumanya madam nak cakap sebelum substitution, pertama sekali stepnya adalah tulis dulu formula. Pertama sekali statement kita adalah tulis formula baru substitute. Okay, kita cuma substitute the positive value of charge sebab we just want to determine the magnitude. Okay, so next adalah resultants. Sebelum kita buat teorem Pythagoras, kita perlu resolvekan. Sebab bila kita tambahkan 72 tambah 56 tak dapat 90 degree. Okay, kalau dia ni 90 degree, kita boleh terus buat teorem Pythagoras. Sebab teorem Pythagoras untuk x and y axis and relationship antara x and y axis adalah perpendicular to each other. And because hasil tambah angle ni bukan 90 degree, so kita kena resolve kedua-dua force ni into x component and y component. Okay. So resolve and make sure lah F32 ni lepas resolve directionnya ke bawah, sepatutnya kena ada negatif tu. Okay. So lepas tu tambahkan, baru buat teorem Pythagoras, net direction gunakan tangent sama dengan arc tangent Fy bahagi Fx, so dapat angle and state di mana directionnya. Dan kalau kita nak tengok Fx kita positif, Fy kita pun positif, so kita tahu dia adalah first quadrant. So above positive x-axis. Betul jawapan tu. Ataupun madam kata boleh lukis lah sebab Fx kita positif, Fy pun positif, so positif Fy akan ke atas. Fx positif adalah ke kanan. Okay, so Fr kita adalah between these two, Fy dengan Fx, so angle kita 32.81 ni sentiasa berada di x-axis. Okay, above positive x-axis. Okay, faham? Boleh buat kan? Alhamdulillah bagus. Okay, harapnya awak buat sendirilah tanpa tengok buku rujukan. Madam tahu student ni ada dah buku rujukan fascia. Okay, bagi madam sampah lah buku rujukan fascia tu. Madam rasa banyak careless mistakes dan matematik dia tu susah. Okay, so kalau boleh bila buat fascia ni buat dahulu sendiri. Kalau tak dapat buat baru refer lah. Kalau boleh faham bila refer boleh salin. Kalau tak faham macam mana dia buat dalam buku tu, baik tak payah buat, tanya je madam. Madam tak faham nak buat benda tu. Macam tu. Okay, so madam rasa tu untuk homework madam pergi kepada subtopik yang ketiga. Okay, so macam madam cakap tadi, subtopik yang ketiga ni panjang dan yang ini yang menyebabkan student confused lah. Okay, dia dah jadi mix up. Okay, so pertama, kedua tu pun dia tak berapa okay sangat. Masuk yang ketiga lagi dah bercampur-campur dah. So sebab tu madam tekankan untuk subtopik yang pertama dan kedua tu kena strong dahulu. Kemudian barulah korang boleh belajar subtopik yang ketiga ni. Okay. So subtopik ketiga adalah electric potential. Keywordnya adalah potential. Okay, kita dah belajar tentang electric force from Coulomb's law. The keyword is force. Next kita belajar subtopik yang kedua adalah electric field strength. The keyword is field. Okay, region. Okay, berapa kekuatan medan elektrik. Dan yang ketiga adalah electric potential.
Okay, ada banyak learning outcome dekat subtopik yang ketiga. Madam takkan habiskan kesemuanya pada hari ini. Okay, kita mungkin akan buat esok juga untuk subtopik yang ketiga. Pertama is to define electric potential. Kedua, define and explain equipotential lines and surfaces for an isolated charge in a uniform electric field. Yang ketiga adalah use formula of electric potential for a point charge. Okay, and a system of charges. Okay, so madam akan ajar sehingga dari 3 learning outcome ni sahaja. Okay, untuk esok kita akan sambung daripada D sehingga F. Okay, so electric potential. The symbol for electric potential is capital V. Dia sama unit. Unitnya pun juga adalah volt and symbol dia juga adalah V. Okay, so symbol sama dengan unit. So electric potential, the keyword is potential. Okay, sebab selepas ni kita akan belajar potential difference. Okay, so ada juga perkataan potential tapi potential difference dah jadi keyword yang keempat. Okay, so kita ada kesemuanya 5 keyword yang perlu korang tahu. Force, field dan yang ketiga adalah potential. Okay, so what does it mean by electric potential? It's a work done. Ia adalah kerja yang dilakukan. Okay, work done per unit charge in bringing the positive test charge from infinity to that point in the electric field. Okay, so dalam bahasa Melayunya adalah kerja yang dilakukan untuk membawa positive test charge dari infinity, satu kawasan yang jauh yang terkeluar di dalam electric field. Okay, infinity dekat sini bermaksud region where there is no electric field. So tak adalah jauh sangat macam gravity punya infinity tu kita faham lah dekat space. Okay, tapi untuk infinity charge ni dia punya fieldnya tidaklah terlalu besar. So itu yang dimaksudkan dengan infinity. Okay, so work done to bring the positive test charge. Okay, kita nak bawa positive test charge ni. Positive test charge ni dari infinity, satu kawasan yang tak ada electric field. Dari infinity pergi ke satu point di mana point tersebut ada electric field. Okay, to that point in the electric field. Point yang infinity ni tak ada electric field. Tapi kita nak bawa positive test charge kita dari kawasan yang tak ada electric field kepada satu point yang ada dah electric field. Okay, per unit charge-nya. Okay, ada per unit charge. Work done per unit charge. So from the definition of electric potential ini, so kita tahulah formula for electric potential is work done per unit charge. Per unit charge kita adalah Q naught per unit positive test charge kan. Madam kata test charge kita sentiasa positif lah kalau ikut dalam syllabus matriculation. Okay, so electric potential is a scalar quantity and because it is scalar quantity, itu bezanya untuk menyelesaikan vector quantity and scalar quantity. Untuk scalar quantity, we should include the sign of charge. Kalau kita punya test charge tersebut bercharge negatif, so means kita perlu substitute nilai negatif dalam substitution matematik kita. Okay, sebab electric potential is a scalar quantity. Rather than sebelum ini kita belajar electric force dan electric field, kedua-duanya adalah vector quantity. Bila kita substitute value charge di dalam equation, we doesn't substitute the negative sign because we just want to determine the magnitude because we have determined direction from free body diagram. Tapi untuk quantity yang scalar quantity, it has no direction. We skip nanti. Kita akan skip step 1 yang draw free body diagram. Kita akan terus cari nilai voltage menggunakan equation. Kita terus skip step 1 dan terus jump kepada step 2 is to determine the value of electric potential. And because
It is a scalar quantity. Jika charge itu adalah charge negatif, we must include the sign of charge. Okay, so tu beza subtopik 1 dan 2 dengan subtopik 3 ni. Okay, so itu nanti kita akan buat dia punya exercise. Okay, so next adalah unit untuk electric potential is volt ataupun joule per coulomb. Okay, so biasanya kita memang buat unit volt sahajalah untuk electric potential. Okay, so next the second part in this subtopic is about equipotential lines and surfaces. Okay, apa yang korang faham dengan perkataan equipotential? Dia ada dua perkataan dekat sini, equi and potential. Apa maksudnya? Apa maksud equi tu? Dia adalah daripada perkataan Equilibrium. Dia adalah daripada perkataan equal. Okay. So equi ni adalah daripada perkataan equal dan korang boleh nampak lah same dekat sini. Okay. Maksudnya potentialnya same. Okay. Equipotential lines. Maksudnya line tu ataupun surface itu nilai potential pada line itu adalah sama. So it is defined as the locus of point that have the same electric potential. Okay, so nanti kita tengok gambar mana line equipotential tersebut. Okay, so equi adalah daripada perkataan equal. Equipotential, so equal potential. Okay, so the electric field at every point on an equipotential surface is perpendicular to the surface. Okay, ini adalah sifat ataupun relationship. Yang dia cakap ni sebenarnya, Madam boleh tambah dekat nota. Korang pun ada nota ni, boleh tambah dekat buku nota kan. So ini adalah relationship. Apa yang dia tengah cakap ni adalah relationship between electric field and electric potential. Electric potential. Madam buat sebab tak sure korang biasa tak dengan simbol. So electric field, simbol dia kan adalah E, and electric potential. Electric potential simbolnya adalah V, kan? Okay, so apa relationship antara electric field dan electric potential? Okay. So dia kata electric field is perpendicular with equipotential. Tu maksudnya. Okay, yang ayat ni, yang pertama ni dia kata electric field perpendicular dengan equipotential surface. So sifatnya adalah electric field kita akan sentiasa perpendicular dengan equipotential lines ataupun equipotential surface. Itu yang pertama. Yang kedua, electric field okay. So the direction of electric field is towards decreasing electric potential. Okay. So the electric field point in the direction of decreasing electric potential. Maksudnya direction of electric field kita, anak panah electric field kita, sebab electric field ada anak panah. Sebab dia ada direction. Equipotential lines tak ada anak panah, dia ada line sahaja sebab dia adalah scalar quantity. Okay. So direction of electric field is towards decreasing electric potential. Okay, so decreasing electric potential ni sifat yang kedua. Okay, so yang ketiga, the surface are closer together when the electric field is stronger. Maksudnya surface of electric potential closer, rapat-rapat, equipotential lines closer together when the electric field is stronger, further apart where the field is weaker. Maksudnya itulah. Okay. So equipotential surface, the surface, okay, the surface of equipotential. Ni equipotential punya lah.
Sebab dia tengah cakap tentang equipotential kan. The surface of equipotential, the equipotential surface, okay. The equipotential surface, dah surface, okay sorry korang kalau ni serabut. Okay, the equipotential surface are closer where the electric field weak, stronger. Closer equipotential surface when the electric field is stronger. Further apart, equipotential surface when the field is weaker. Gitu. Okay, so itu yang ketiga. Yang keempat, no equipotential surface can intersect. Okay, so sifat equipotential dia cannot intersect with one another lah. No equipotential surface cannot intersect lah ni maksudnya kan, can intersect from each other. Okay, so itu statementnya. So yang penting adalah lukisan dia macam mana. Okay, so inilah lukisan electric field as well as equipotential lines or equipotential surface. Okay, contoh kita ada charge positif. Kita ada charge positif dekat sini. Bila ada charge positif ke charge negatif, mesti dia ada electric field. So kita dah belajar dah semalam, electric field for a positive charge is outward. Okay, so yang anak panah ni adalah garisan electric field. Okay, so because this is a positive charge, the electric field for positive charge is outward. Okay, so tadi kita kata equipotential line sifatnya adalah perpendicular daripada electric field. And because of that, okay, so ni kan electric field dia. So dia kena perpendicular dengan electric field tersebut. Kita punya equipotential lines mesti perpendicular dengan, tak buat perpendicular madam. Kena buat dia jadi perpendicular to each other. So sebab itu equipotential lines-nya berbentuk bulat. Sebab bulat akan sentiasa perpendicular dengan electric field kita tu. Nampak tak? Korang. So, equipotential lines untuk charge particles bentuknya bulat-bulat. The dashed line here, kenapa kita buat dash line? Nak bagi bezakanlah antara mana line electric field, mana line equipotential. Okay, so the dash line refer to equipotential lines. So ni adalah garisan equipotential lines kita. Okay, so untuk charge particle bentuknya adalah bulat. Dia tak ada anak panah sebab dia adalah scalar quantity. Tak ada direction. Okay, boleh tak sampai sini? Boleh madam. Boleh kan? Okay, so next, yang kedua, dia kata, sebelum madam cakap tentang yang tu, madam cakap yang tentang yang ketiga ni dulu. Okay. Dia kata equipotential lines are closer when the electric field is stronger. Kalau korang perasan, spacing antara equipotential lines kita ni tak sama spacing dia. Makin lama, space bulat dia ni makin bertambah. Nampak tak? Dia dekat bahagian dalam ni, dia rapat. Bila dah jauh, dia dah jadi jarang-jarang. So maksudnya bulatan dia tu tak konsisten radiusnya. Radius tu kalau madam buat 5, 10, 15, 20, kita tak buat konsisten. Kita buat radius dia tu contoh 5, lepas tu kita buat 12, lepas tu kita buat 20 terus. Macam tu. Maksudnya dia tak jadi 5, 5, 5, 5. Dia jadi 5, 6, 7. Dia bertambah-tambah dia punya radius tu. Okay, so spacing dia ni tidak sama. So itu maksudnya the equipotential surface are closer when the electric field is stronger. Kita punya electric field sangat strong kalau kita punya
point tu dekat dengan positive charge kan. Kita ada 3 point dekat sini contohnya. Mestilah point pertama experience greater electric field strength compared to point kedua dan compared to point yang ketiga, sebab 2 dan 3 tu dah makin jauh daripada positive charge. So the electric field becomes weaker. We call the charge, the point charge as a non-uniform electric field, sebab electric fieldnya tidak sama kuat. But capacitor ataupun parallel plate ni, dia punya electric field isn't uniform. Capacitor is a uniform electric field. Maksudnya kalau point tu berada di mana-mana pun dalam capacitor, so point to experience the greater amount, the same amount of electric field. Tapi for a point charge is a non-uniform electric field. Okay, so disebabkan electric field tu tidak sama kuat, so sebab tu equipotential lines is closer together when the electric field is stronger. Further apart, equipotential line is further apart when the electric field is weaker. Macam tu. Okay, so kalau madam letakkan nilai berapa potential lines sebagai example, okay? So sebagai example, potential lines yang dash, yang the radius yang pertama, dash yang pertama ni, madam contoh letakkan nilainya. So sini adalah positif 500 volt, line yang pertama tu. Radius yang kedua tu positif 400. Okay, makin jauh voltage dia makin kurang. Kat belah sini positif 300 volt. Sebelah sini positif 200 volt. So makin lama, makin jauh, the equipotential lines tu jadi makin kurang. And sebab itu statement yang kedua adalah electric field, direction of electric field is towards decreasing electric potential. So makin jauh untuk charge positif ni, voltage-nya makin kurang. So electric field direction-nya adalah towards decreasing voltage, and because of that, electric field of the positive charge direction-nya adalah outward. Okay, so itu maksud statement yang kedua. Macam mana pula kalau charge negatif? Okay, so ini adalah charge negatif. Direction of electric field is inward. Okay, so the solid line refer kepada direction inward electric field. Macam mana dengan equipotential lines dia? Equipotential lines dia sama je. Korang tambah dalam lecture notes, okay? Dia rapat-rapat waktu dekat. Dan bila makin jauh, dia punya spacing tu korang tambahkan sikit. Dia tak sama spacing. Okay, pandai tak nak lukis ni? Faham ke madam cakap? Faham. Faham kan? Kita ada 3 line. Dia buat 1, 2, 3. Dia buat 4 line. Korang pun boleh buat 4 line. Okay, yang penting spacing dia tu makin lama, makin ni lah. Makin jauh lah. Okay, so madam muat sampai 3 je lah, tak apa. 3 pun okay. Okay, macam mana dengan voltage dia? Okay, dia punya lukisan tu sama. Cuma voltage dia sebenarnya sama je. Voltage untuk yang paling dekat ni, kita nak buat warna apa? Warna hitam juga Yang paling dekat ni negatif 500 volt. Okay, nilainya tu sama 500, 400, tapi ni lah dia ada negatif lah sebab ini adalah negatif charge. 400 volt. Dengan yang paling luar tu madam sampai 300 volt je. Madam tak boleh buat yang negatif 200 volt. Okay. So maksudnya kan korang ni bertambah ke berkurang ni 500 pergi ke 400 negatif 500 pergi ke negatif 400 pergi ke negatif 300. Bertambah ke berkurang nombor ni? Bertambah, yes. So negatif 500 lebih kecil daripada negatif 300. So sebab itu kan tadi kita kata electric field lines directionnya adalah towards decreasing electric potential.
And because of that, dia punya electric field adalah inward. Sebab towards decrease. Sebab negatif 500 tu kurang daripada negatif 300. Macam tu nombor dia tu sama. 500, 400, 300 sama macam positive charge. Tapi sebab dia negative charge, so electric potential dia juga adalah negative value. Macam tu. Okay, itu boleh tambah dalam lukisan lecture notes. Okay, untuk kapasitor pula, tadi madam dah cakap lah, electric field untuk kapasitor is from the positive plates to negative plates kan. Kita punya electric field from positive plates to negative plates, spacing dia sama because it is a uniform electric field. Mana-mana point yang berada di dalam electric field tersebut experience the same amount of electric field. So macam mana dengan equipotential lines? We represent equipotential line as a dashed line and sifatnya adalah perpendicular with electric field. So because of that, equipotential lines kita adalah macam inilah, perpendicular with electric field. And spacing dia juga adalah sama spacing sebab electric field tak ada yang kuat, tak ada yang kurang pun kan. Ini adalah uniform electric field. So spacing of equipotential lines juga adalah sama. Okay, so itu lines dia. Okay, so apa tambahannya dalam ni? Kalau perasan, kita ada point A dengan point B dengan point C. Okay, kalau korang nampak point A dengan point B ni, dia berada di equipotential lines. Dia berada pada lines yang sama, lines potential yang sama. Dia berada di equipotential lines. Menunjukkan voltage A adalah sama dengan voltage B. Sebab dia berada di lines yang sama, equipotential lines. Tapi point C tidak berada di lines yang sama. So cannot equal with voltage C. So maksudnya VA sama dengan VB, not equal with VC. Okay, faham? Boleh? Nak madam ulang? Boleh, madam. Boleh kan? So VA sama dengan VB, voltage ataupun potential ni senang kita sebut dia sebagai voltage. Somehow madam menggantikan perkataan potential dengan perkataan voltage ikut dia punya unit. Okay, so voltage A sama dengan voltage B sebab mereka berada di equipotential lines yang sama ni. Ni adalah satu equipotential line. Yang ni equipotential lines yang kedua. Tadi madam kata lines ini nilainya adalah ni 300 volt. A dengan B ni lines dia berada di line 300 volt. C berada di lines 200 volt yang kita buat ni. So tak sama lah. Tak sama lah, voltage C tak sama. Okay, sama macam kita punya kapasitor, ni equipotential lines kita, A and B berada di potential lines yang sama. So VA sama dengan VB, tak sama dengan VC. VC dah line-lain dah. So mereka tidak berada di line potential yang sama untuk C. A dengan B sahaja. So itu ya, equipotential lines. Okay. So application untuk mathematics. So no work is done. Maksudnya zero nilai work is done when a charge move from point A to point B. Kan contoh kan tadi kita kata electric potential is work done in bringing the positive charge. Contoh madam ada charge dekat sini, test charge. Madam bawa charge tu dari point A, from point A to point B. Madam bawa. Okay. So kalau kita bawa satu charge within range of dalam kawasan same equipotential surface, so potential difference kan, ni potential difference, perbezaan potential akan jadi zero lah kan. So sebab potential difference kita kena tolakkan kan, kita bawa dari A pergi ke B. So kita kena tolak kan, okay, so V final tolak V initial. Kita bawa dari A ke B, so A adalah initial, B adalah final. So potential difference adalah V final tolak V initial, so VB tolak VA. And nilai mereka adalah sama kan, contohnya 200. So 200 tolak 200 akan dapat kosong. So sebab tu work done akan jadi kosong. Kita akan tengok lagi tentang potential difference ni. Okay,
So madam rasa madam dah terangkan dah macam mana untuk electric potential untuk charge, kita dah buat dah lukisan dia tadi. So madam rasa madam nak cepat, kita tak perlu yang itu lagi lah. Okay. So next adalah untuk for a point charge. Tadi kita ada formula voltage dari definition kita. Pertama sekali dari from definition, V sama dengan work done in bringing a test charge from infinity to a point per unit positive test charge. So formula V sama dengan W over Q naught. Untuk point charge, kita ada tambahan formula untuk electric potential which is KQ over R. KQ over R. Kan? Kalau E sama dengan KQ over R square kan? Electric field kita. Okay, untuk potential dah hilang dah satu R. R kita hanya ada satu saja. So KQ over R. So madam rasa yang ni dia gantikan K sebagai 1 over 4 pi epsilon naught. So madam rasa tak perlulah pun. K kita memang ikut saja constant yang diberikan 9 exponent 9. So tak perlu tahu yang itu. Okay, so ni adalah contoh untuk positive point charge. So positive point charge ni kan dia ada electric field. Positive charge ada electric field. Lepas tu surrounding dia ada equipotential lines. Kan yang kita buat dash 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 line ni tadi. The electric potential at point A from a positive point charge. So VA, nak cari voltage A sama dengan KQ over R. R is a distance from point charge to a point. Point saja. A ni satu point dia, tak ada charge dekat situ. Okay. So next adalah nak cari berapa untuk negative charge. Kita nak cari berapa potential dekat point A. Okay. So since dia adalah negative point charge, so we have to substitute the negative value in the equation. Okay, because this is a scalar quantity. So sebab tu dia akan jadi negative value lah. Voltage dekat situ. Okay, 37 minit. So madam rasa kita boleh terus kepada tutorial. Okay, so kita tengok sikit soalan tutorial. Madam akan bagi homework lah selebihnya yang tak sempat. Okay, so itu saja sampai the third learning outcome. Dalam tu. Okay, korang boleh tengok buku tutorial. Kita sekarang nombor 10. Muka surat 21. Page 21. Okay, sekarang kita berada di soalan nombor 10. Okay, ada gambar dekat situ. Kita tak tahu charge dia apa. Dia ada charge dekat tengah-tengah. Tak tahu positive charge ke negative charge. Lepas tu dia ada buat line, equipotential line A, B dengan C. Okay, in figure 1.9, 3 equipotential lines are drawn around a point charge. Line A is positive 10 volt. Line B is positive 8 volt. Line C is positive 5 volt. So soalannya, is the point charge positive or negative? Justify your answer. Okay. Tadi kita tahu bahawa direction of electric field is towards the decreasing equipotential lines, decreasing potential lines kan. So macam mana direction electric field? Kita nak tahu dia ni charge positif ke negatif, kita kena draw electric field dia. Electric field dia ni inward ke outward? So jawapannya? Outward. Outward. Kan? Sebab direction of electric field is towards decreasing potential lines. Dan potential lines kita tengok dia 5, dia rendah. So maksudnya electric field of this charge is outward. Okay, so maksudnya ni charge apa ni kalau outward? Positive. Positive. So jawapannya is positive charge. So dia suruh justify because direction of electric field is outward.
direction of electric field is towards decreasing potential. Decreasing electric potential. Boleh ke ni madam buat simbol ni? E tu adalah electric field Itu E besar ni because the direction of electric field is outward. Direction of electric field is towards decreasing electric potential. Okay, so tu kita justify the answer. Okay, itu yang A. Next B. Okay, dah 10 minit. Okay, soalan B. A charge of 3 microcoulomb is placed on C. Calculate the work required to move the charge along line C for 1 circumference returning. Okay. So maksudnya soalan ni kita ada satu charge 3 microcoulomb, the test charge lah tu. Dia buat apa? Dekat line C. Betul lah. So ni ada charge dekat sini. Okay, lepas tu dia kata berapakah kerja yang diperlukan, work required to move the charge along line C for 1 circumference. Maksudnya macam ni, kita dah bawa dia ambil satu putaran. Tapi masih dekat line C juga sampai satu putaran. Berapa kerja yang dibuat? Work required to move the charge along line C for 1 circumference, returning it to its starting point. So jawapannya berapa kurang? 0. 0 tadi kita kata. Okay. So work done sama dengan 0 joule. Okay. Sebab kita move dia, okay, kita boleh buat ni lah. Because the charge is moving. Maksudnya macam nak buat Maksudnya dia berada di equipotential lines. The charge is is moving lah, okay. So is moving along boleh equipotential. Maksudnya potentialnya sama equipotential lines C. Maksudnya 5 volt je tak berubah kan dia punya voltage. So tak ada kerja lah yang dilakukan. Okay, so next yang kedua. Work required to move the charge along the radius of circle from line C to line A. Okay, so from line C to line A kan. So berapa work done-nya? Okay, so formula work done tadi adalah V. Kita buat V sebagai subjek kan. So V sama dengan W over Q naught. So work done sama dengan VQ naught. So sekarang ni V kita dari C pergi ke A. So dari C pergi ke A. So dia ada delta sebenarnya. Ini dah masuk subtopik sedikit lah tentang potential difference. So dari V pergi ke A, dari C pergi ke A, so maksudnya dia ada tolak dekat sini sebab voltagenya berbeza. Voltage C tak sama dengan voltage A. So madam dia yang penting VCA ni dari C pergi ke A, dia adalah VA tolak VC sebab dia mesti V final tolak V initial. Kan kita belajar bila perbezaan mesti final tolak initial. So mula-mula berada di C. From C to A. So A sebagai final. So sebab tu dia jadi VA tolak VC. So VA tolak VC times Q naught. Okay. So VA kita berapa? Berapa voltage A? 10. 10. VC 5 kan? Tolak 5 times Q naught. Q naught berapa? Test charge. 3 micro. 3 micro. Dia dah bagi dekat jawapan dekat atas. 3 micro. Micro exponent negative 6. So akan dapatlah jawapan. Okay. So 5 darab 3, 15. So 15, 1.5 exponent negative 5. Betul? Work done. Apa unit work done?
Work done sama dengan energy kan semester 1. So joule 1.5 exponent -5. Okay, betul? So joule kat sini. Okay, so faham Untuk yang ni, kenapa work done ni 0 juga? Sebab dia dari C dan akhirnya dekat C lagi. So nanti dia jadi VC tolak VC times Q naught untuk soalan yang satu Roman ni. VC kita adalah 5, nanti tolak lagi dengan 5. 5 tolak 5 akan dapat kosong, darab Q naught, kosong darab Q naught, kosong juga. So sebab tu work done-nya adalah 0. Kalau potential tak berubah, so work done adalah 0. Potential hanya akan ada nilai kalau ada perbezaan potential. Dari contoh soalan ni, daripada C pergi ke A. So voltage-nya tak sama. Voltage final tolak voltage ini initial. Macam tu. Okay. So Madam rasa tu sahaja. Nombor 11 ni sebenarnya dah boleh jawab tapi mungkin tak dapat jawab lagi kot sebab dia macam satu step yang baru. Nanti kita akan sambung lagi lah untuk hari esok. Okay korang? So itu sahaja minggu hari ni. Thank you very much. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.